Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okay, pelajar kimia tingkatan 5. So, hari ni kita nak sambung kepada topik 5 iaitu 5.3 ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Okay, so dulu pada KBSM kita bab 5 ni kita hanya belajar ubat-ubatan sahaja. So untuk KSSM dia tambah untuk bahan kosmetik. Okay, dia tambah untuk bahan kosmetik. Okay, so kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, so sebelum kita pergi slide seterusnya, saya nak bagi tahu kamu. Okay, dalam bab 5 ni, sekali lagi saya nak bagi tahu, bab 5 bab yang banyak untuk kamu hafal, yang kamu perlu ingat. Okay, so kita tengok kepada apa yang akan kamu belajar dalam bab ini. Okey, kemudian, dalam bab ini kita ada 4 standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai. Okey, dah sediakan tak cikgu punya ubat yang cikgu suruh bawa? Apa-apalah ubat dekat rumah yang kamu ada, bawa ubat Panadol ke, ubat batuk ke, ubat antibiotik ke, apa-apalah jenis ubat. Okey. Dalam bab ini kita nak belajar ubat dan kemudian kita pun nak belajar mengenai bahan kosmetik. Okey, so kalau bahan kosmetik tu, kalau yang lelaki tak, cikgu kami mana ada bahan kosmetik. Kamu ambil lah, pinjam mak kamu punya ke, kakak kamu punya yang apa-apalah, bedak ke, dia punya lip eyes ke, dia punya eyeshadow ke. Kau bawa ke kelas. Okey, so tapi jangan lupa pulangkan balik. Okey, so dalam bab ini, yang pertama kita nak jelaskan contoh jenis ubat dan fungsi dan kesan sampingan. Selalu dalam bab ini yang keluarnya dalam bab ini kertas yang selalu famous dia keluar kertas 1. Kemudian dia akan tanya di dalam kertas 2 pun esei pun sikit saja, tak banyak. Tapi saya tak tahulah untuk KSSM ni dia akan berubah format dia. Kedua, kita akan belajar wajar tak penggunaan ubat. Kemudian kita nak jelaskan contoh bahan kosmetik. Dan kemudian kita nak wajarkan, apakah kewajaran penggunaan bahan kosmetik di dalam kehidupan kita. Okey. So, dalam bab ini, sikit saja sebenarnya. Sikit saja, tapi sikit-sikit pun banyak yang kena hafal. Okey, kita pergi. Okey, apakah itu ubat? So adakah kamu tahu apakah maksud ubat? So ubat, dalam ini nota kamu hanya salin maksud ubat dulu ya. So apakah ubat? So ubat ialah bahan kimia, bahan kimia yang digunakan untuk membantu kita merawat atau mencegah penyakit. So ubat, bila kamu makan ubat, kamu akan rasa elok. Contoh kamu demam. Kamu ambil Panadol. Kamu ambil Panadol, kamu makan, kebahlah sekejap demam kamu. Okey, kemudian ataupun batuk, kamu ambil ubat. Okey, adakah kamu tahu ada berapa jenis ubat yang ada? Okey. So ubat yang ada, kita ada 2 jenis ubat. Okey, 2 jenis ubat. Yang pertama, ubat tradisional. Okey, yang kedua ubat moden. Okey, ubat tradisional dan ubat moden. So dekat sini kita ada pelajar Indian, kita ada pelajar Chinese and kita ada pelajar Malay. Cuba kamu ingat balik, okey, apakah yang nenek ataupun mak kamu guna selain daripada ubat yang kita tengok, kita ambil daripada klinik. Apa selain tu, cuba kamu ingat balik. Cuba kamu fikir balik, apakah ubat yang mak ataupun nenek kamu bagi kamu untuk kamu makan, tapi dia adalah secara tradisional. Bukan ubat klinik, bukan ubat hospital. So, jom kita lihat apakah contoh-contoh ubat tradisional. Okey, ubat tradisional ni sebelum tu kita tengok dulu apa ciri-ciri dia. Okey, yang pertama, dia diperoleh daripada tumbuhan herba, ataupun haiwan dan tidak diproses secara kimia. So, maksudnya dia secara semula jadi. Ubat tradisional dia memang dah terbentuk secara semula jadi. So, kita ambil saja contoh kunyit, halia. So, itu adalah salah satu contoh ubat tradisional. Lagi apa? Lada hitam. Lada hitam nak buang angin dekat dalam badan. Saya kalau masa saya berpantang, mak saya memang selalu akan bagi makanan yang ada unsur lada hitam, ada unsur kunyit,
ada ingat tak? Yang ada unsur lada hitam, halia, nak buang angin dekat badan. So itu adalah sumber semula jadi. Dia bukan diproses. Okey, dia adalah daripada sama ada tumbuhan ataupun haiwan. Okey. Dan seterusnya, okey. Seterusnya, biasanya disediakan dengan menghancurkan tumbuhan tertentu tumbuhan, tertentu tumbuhan dengan menggunakan lesung dan disapukan pada bahagian badan. So, bila kamu dapat sahaja, contohnya saya nak ambil untuk anak saya air asam jawa. Air asam jawa tu selalu saya bancuh dengan air dululah. Sebab nak redakan demam dia. So, saya lap dekat atas kepala dia. Ataupun salah satunya pun halia. Halia tu kita kena tumbuk dengan lada hitam, tumbuk. Okay, kemudian dengan apa namanya yang biji-biji tu, apa ke namanya, lupa dah. Lepas tu bulat-bulatkan makan. Itu masa berpantang lah. Ya berpantang. So, dia nak buangkan angin dekat dalam badan. Okay. Seterusnya, okay, ada juga bahagian tertentu tumbuhan atau haiwan direbus untuk mendapatkan patinya. Ada yang direbus, ada yang ditumbuk. So, pelbagai cara lah nak dapatkan ubat tradisional ini. Okay, so kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, ini adalah contoh-contoh ubat tradisional. Okay, kalau kamu tengok dekat dalam kamu punya buku teks, okay, tengok dalam buku teks kamu, ini adalah contoh-contoh ubat tradisional. Okay, yang pertama halia. Cuba kamu tengok halia dekat rumah. Bila mak kamu masak guna halia? Selalu kalau saya kalau masak guna halia, jenis yang macam ada ikat-ikat, ayam-ayam. Ayam masak merah ke, ayam masak kunyit ke, so halia. Tapi halia ni pun sebenarnya walaupun kamu masuk kat dalam tu, dia dah serap dia punya zat kat dalam tu, bukan kamu makan directly. So dia untuk apa? Dia nak singkirkan angin dalam badan, dia boleh cegah selsema dan dia juga akan dapat membantu memanaskan badan betul. Saya memang akui. Halia boleh memanaskan badan kamu. Satu lagi lada hitam. Okay, kemudian lidah buaya, aloe vera. Okay, lidah buaya. Saya memang banyak tanam lidah buaya. Siapa yang nak lidah buaya kat rumah saya, boleh datang rumah saya. Lagi-lagi yang perempuan kan, dia suka untuk kulit, untuk jadi kulit licin, flawless. Kau janganlah kau pakai ubat kosmetik yang banyak bahan kimia tu. Cuba pakai lidah buaya. Ambil, lepas tu kau kopek dia. Ambil lendir dia. Lendir dia tu kau sapu dekat muka. Sapu dekat muka. Nanti Wana nak buat dah tu. Sekejap lagi dia buat dah tu. Dia buat tu. Biarkan dia duduk kat muka untuk beberapa jam. Kemudian baru kamu cuci tau. Lendir dia tu yang membantu. Yang pertama, dia boleh merawat penyakit kulit. Contoh kalau yang banyak sangat jerawat, cuba dah pakai. Dan dia juga, selain daripada itu, dia juga melegakan luka pada kulit akibat melecur ataupun terbakar. So tak payahlah kau beli krim-krim yang mahal kat Watson tu kan. So yang untuk kalau melecur, contohnya Miza dia nak masak, pum, masak keropok leko terpercik minyak dekat muka. Ambil aloe vera kau sapu. InsyaAllah dia akan pulih. Okay. Tapi kebanyakan ubat tradisional ni, okey, yang pertama dia tidak diperakui, tidak ada ujian klinikal, tapi dia ikut kepada pengalaman masing-masing. Contoh macam saya kata makan lada hitam, makan halia, boleh dibuang angin. Itu pengalaman saya. So dia berdasarkan pengalaman, dia tak ada kajian klinikal ke apa, tak ada. Okay. So, lagi ubat tradisional ni kadang-kadang dia kena tengok. Kadang-kadang dia macam lidah buaya kokot, ada yang allergic ke apa ke, so dia tak boleh nak guna dekat badan dia. Okay, next. Ginseng. Macam Chinese dia tahu. Kalau pergi kedai-kedai tabib Cina, dia akan ada jual ginseng. Yang mana ginseng ni, nama saintifik ni Panax ginseng, membina pertahanan badan terhadap jangkitan dan dia merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Okey, dia juga dapat merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Okey, so siapa-siapa yang macam Chinese, Sengren tahu ke Sengren? Ada pernah tak pakai ginseng dekat rumah? Selalunya orang-orang China ada tak Sengren? Pernah kot. Pernah kot. Selalu guna mak bagi untuk apa? Tak tahu, saya lupa. Ada tak untuk baik-baikkan demam ke? Apa dia? Tak tahu, saya lupa. Mungkin saya lama tak guna. Tapi Chinese selalu guna untuk kan?
Selalu untuk Salah apa? saya takut. Ya. Ah, Tapi bahan padang je. Mungkin ya, demam ke apa. demam ke, betul? Betul. Kadang-kadang orang Malay pun ada pergi ke kedai tabik Cina nak dapatkan ubat-ubat daripada orang-orang Chinese ni tau. Sebab mereka punya ubat ni pun berkesan juga. Okey, kemudian asam jawa. Okey, asam jawa, okey, selalunya dia mencerahkan kulit, jus buahnya dapat melegakan batuk. Kalau saya asam jawa ni untuk legakan anak saya demam. Kamu bancuh tapi kau janganlah bancuh pekat-pekat sangat. Okey, bancuh just macam cair je. Lepas tu letak, tapi jangan letak kat rambut dia. Okey, satu lagi kau letak dekat kulit kepala. Kulit kepala nantilah korang dah ada anak kan. Korang tahulah. So letak dekat kulit kepala, insya-Allah dia akan sejukkan. Tapi dia sekejap je. Sekejap je. Okey. So bolehlah cuba. Okey, boleh cuba. Okey. Kemudian, pernah jumpa tak ni apa? Yang ini kalau kat kampung saya memang ramai yang bertanam. Ini daun ketum. Kamal, kau tahu tak daun ketum tu apa? Pernah tengok tak daun ketum? Orang selalu buat apa? Aiman, daun ketum buat apa Aiman? Buat air tu. Buat air Hui, kau buat apa air tu? Air tu kau buat apa? Kau letak apa? Uh, Pernah try ke? Aiman pernah try Aiman? Selalu kalau yang saya tahu, kalau macam anak murid saya yang dekat sekolah lama tu, dia orang tahu tau. Cikgu, daun ketum cikgu letakkan serbuk ubat nyamuk. Kau tahu ubat nyamuk? Barulah rasa sikit cikgu. Apa yang kamu rasa? Tak dengar lah Aiman, suara Aiman tadi. Okey, ya baik Wana. Okey. Daun ketum ini ramai orang gunakan, dia proses, dia rebus, kemudian dia minum untuk bagi dia kuat. Yang ini dah sebab dia kata melegakan sakit belakang dan memulihkan tenaga. Selalu yang ambil ni, yang saya tengok lah, kalau dekat kampung saya kan, yang ambil ni, okay, orang yang kerja berat. Orang yang kerja berat, buah binaan ke, dia ambil, dia minum. So, dia akan tengok kalau dia kerja, Masya Allah. Kalau kita pemikirkan, kuatnya dia. So maksudnya dia dapat memulihkan tenaga. Okay, namun penjualan produk diproses daripada daun ketum diharamkan di sisi undang-undang. Tahu tak kenapa? Sebab dia menghayalkan. Okay Aiman, boleh Aiman? Tak dengar suara lagi lah Aiman. Okay, sebab ada sesetengah tu kan, dia salah gunakan daun ketum ni. Yang itu cikgu kata yang letak ubat nyamuk tu. Dia bagi khayal je. Macam kau ada yang setengah tu dia isap gam. Dia pun dia menghayalkan. Dia adalah sejenis dadah. Okay, daun ketum ni. Tapi sekarang ni siapa yang ada tanam daun ketum, pihak berkuasa tahu secara banyaklah secara komersial boleh ditangkap di bawah undang-undang dadah. Kau jangan main-main. Kalau dadah berapa gram pun dah boleh kena gantung sampai mati. Ini kan dapat berapa gram saja. So hati-hati. Sebab lagi satu daun ketum ni saya tengok memang diorang memang salah gunakan. Diorang salah gunakan sebab nak bagi khayal masuk je. Macam itu lah. So saya tengok bahayalah kepada semua. Okay, walaupun sebenarnya daun ketum tu tak bersalah. Tapi yang bersalahnya orang yang menggunakan, dia salah gunakan. Dia letak macam-macam bagi dia hayal. Sebenarnya daun ketum tu untuk pulihkan tenaga, untuk melegakan sakit belakang. Tapi orang salah gunakan. Okay, so hati-hati ya. Okay, kemudian ini antara contoh-contoh lagi ubat-ubat tradisional. Okay, kunyit tongkat ali. Siapa lelaki-lelaki yang nak mengukuhkan dia punya tenaga. So kuatkan badan. Okay, batin seorang lelaki. Makan tongkat ali. Kan ada banyak. Nescafe, tongkat ali. Kalau macam perempuan dia apa? Kacip Fatimah. Betul tak Wana? Wana ada ke? Betul tak Najwa? Ada tak kacip Fatimah? Kopi kacip Fatimah. Kacip Fatimah pun sama juga. Okay, untuk tenaga juga. Cuba kamu test nanti Aiman, kamu punya mic. Cikgu tak dengar suara kamu langsung. Itulah. Okay,
So, kemudian bunga cengkeh. Okey, bunga cengkeh boleh meredakan sakit gigi dan merangsangkan pengaliran darah. Okey, bunga raya ni memang selalulah orang gunakan untuk masalah rambut. Siapa-siapa yang ada masalah rambut gugur, nak lebatkan rambut, nak hitamkan rambut, gunalah daun bunga raya. Selalu yang ini orang rebus dulu. Rebus dulu, ambil airnya, kemudian dia boleh lebatkan rambut dan hitamkan rambut. So, tanamlah bunga raya. Saya pun nak tanam bunga raya. Siapa-siapa ada anak pokok bunga raya, tolong bagi saya ya. Okey, kemudian bawang putih. Bawang putih ni sebagai antibakteria dan dapat mengurangkan tekanan darah tinggi, mengurangkan penyempitan kolesterol. Okey, kemudian tutup bumi. Okey, tutup bumi. Yang ini nota ni cikgu scan QR code dekat buku teks tau. Dalam buku teks tak ada tapi kamu scan dia punya QR code. Ada keluar lah nanti. Okey, kemudian tutup bumi digunakan sebagai diuretik, iaitu mengurangkan demam, mengurangkan kencing tak lawas dan mengurangkan pengeluaran mukosa. Okey, kemudian hempedu bumi bersifat analgesik, iaitu mengurangkan rasa kesakitan, ubat pengeluar kahak. Hempedu bumi. Saya pun tak pernah jumpa. Ada tak kat rumah korang? Hempedu bumi bentuk macam ini. Namanya hempedu bumi lah. Okey, Kacip Fatimah. Yang ini cikgu kata rawatan bagi wanita baru bersalin. Okey, saya selalu ambil lah Kacip Fatimah ni. Okey, kemudian daun kaduk. Daun kaduk ni merawat pahadaman, merawat demam dan berfungsi sebagai alamak. Tak nampak lah dia punya ni. Okey, nanti kamu baca, scan QR code dekat buku teks tau. Dia akan keluar lah nanti. Nota untuk ubat tradisional. Okey. Habis dah ubat tradisional. So, apa tadi ubat tradisional? Ubat tradisional adalah dapat daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan-haiwan secara semula. Jadi, dia tidak ada bahan-bahan kimia. Dia sama ada ditumbuk ke, direbus ke. Okay? So, contoh-contohnya kamu boleh tahu. So, ingat contoh-contoh tongkat ali ke, halia ke, kunyit ke, bawang putih, so apa-apalah. Aloe vera yang kamu tahu. Okay. Kemudian, kita nak belajar mengenai ubat moden. Ada bawa tak ubat? Ada bawa tak jenis-jenis ubat? Okay, cikgu saya ada Panadol. Panadol tu adalah jenama. Dia adalah jenama. Namanya adalah analgesic. Analgesic. Dia adalah kategori analgesic. Apa tu analgesic? Okey, jom kita belajar. Ubat moden ada 4 jenis. Okey, jenis yang pertama analgesic. Okey, jenis yang pertama analgesic. Yang jenis kedua antimicrobe. Okey, antimicrobe ni maksudnya antibakteria lah. Okey, kemudian anti-allergic dan kemudian corticosteroid. Masa KBSM tak ada yang ini. Corticosteroid ni tak ada. So, kita pergi tengok apakah fungsi dan contoh-contohnya. Okey, pertama, analgesic. Okey, analgesic ni contohnya aspirin, paracetamol dan Codeine. So, nanti soalan SPM selalu ditanya fungsi tau. Contohnya, apa fungsi aspirin? Apakah fungsi aspirin ni? Apa fungsi dia? So, aspirin ni dan paracetamol dia melegakan sakit dan dalam keadaan segar. So, kalau kamu sakit kepala, berdenyut-denyut, pening kepala, makanlah Panadol. InsyaAllah dia akan lega. Okey. Sebab dalamnya adalah antara paracetamol ataupun aspirin. Panadol tu jenama, ingat. Nama ubat dia adalah paracetamol. Jenisnya adalah analgesic. Ni. Ini jenis dia. Okey, kemudian Codeine. Codeine melegakan sakit, rawatan batuk dan cirit-birit. Codeine melegakan sakit, rawatan batuk dan cirit-birit. Okey. Kemudian, cara penggunaan dan kesan sampingan. Yang pertama, dia perlu diambil mengikut preskripsi doktor. Jangan makan berlebihan. Nanti kalau tak, nanti kamu akan insya-Allah akan ke batu 2. Okey. Kemudian aspirin ni kalau ambil banyak, dia ni bersifat asid, Kak. Sebab itu aspirin tak sesuai untuk kanak-kanak dan orang yang ada sakit gastrik. Sebab itu kalau doktor nak bagi ubat aspirin, dia akan tanya, kamu ada gastrik tak? Kalau ada gastrik, dia tidak akan bagi. Dan kerana dia dapat menyebabkan ulcer perut. Kalau terlebih asid di dalam badan kamu. Okey, aspirin ya. Ingat tau. Okey, kemudian paracetamol kalau lebih dia akan menyebabkan kerosakan
hati. Okey, sebab hati tak boleh nak proses paracetamol yang melebihi dos. Sebab itu kamu kena ada preskripsi daripada doktor. Doktor kata sebab itu doktor kata kalau makan Panadol tu kan, okey, 2 biji 3 kali sehari tapi selepas makan. Contoh. So kena ikutlah, kena follow apa yang cikgu cakap, doktor cakap. Okey, kemudian Kodena. Kodena ni serawatan ubat batuk. Tapi kalau kamu makan banyak, Kodena ni dia bersifat mengantuk. Sebab tu kalau makan ubat batuk, kamu akan mengantuk. Confirm dia akan tidur. So, kalau ambil ubat batuk, jangan drive. Jangan memandu. Okey, jangan memandu. Jangan bawa motor je, Kama. Kamu ambil ubat tidur, kau pun pergi merempit. So, tak boleh ya. So, disebab dia adalah mengantuk. So, kena ingat ya. Ada dulu tau, masa saya matrik. Zaman matrik, ada kawan saya tu dia putus cinta. Dia putus cinta, saya tengok dia rupanya dia putus cinta fast lah kan. Saya tengok dia hilang dekat dalam bilik. Mana dia? So, saya tengok atas meja dia banyak sangat Panadol. And then kami pun satu blok kami cari dia. Kemudian rupanya dia dekat bawah blok yang mana dia dah terbaring dah. Rupanya memang dia makan banyak Panadol. Nasib baik kami dapat selamatkan dia. Kalau tak nanti Allahu Akbar. Tak jadilah dia. Sekarang dia engineer. Dekat KLCC. So sebab itu saya kata, jangan terlalu ikut perasaan. Lagi-lagi zaman-zaman PDPR ni kan, orang selalu burn out, dia stres. Jangan stres. Kita jangan stres. Kita buat apa yang kita mampu buat. Contoh kamu tak mampu nak buat kerja esei saya, tak apa. Boleh. Tapi kamu kena take time lah. Sebut. Kamu kena tarik nafas betul-betul. Okay, aku kena berjaya. So, aku kena buat kerja Cikgu Ziana. Macam itu. Okay, be positive with yourself. Okay, and then for the next, okay, tengok yang lain. Okay, yang kedua, anti-microbe. Anti-microbe ni, okay, dia nama pun anti-microbe. Micro tu maksud mikroorganisma lah. Dia adalah membunuh mikroorganisma. Kiranya apa-apa penyakit yang disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma, dia boleh hapuskan. Contoh. Okay, yang pertama contoh antibiotik, okay, seperti penicillin dan streptomycin. Okay. Antiseptik pula contohnya seperti hidrogen peroksida. Rupanya hidrogen peroksida yang kita buat dalam makmal tu dia adalah sejenis antiseptik. Ingat tak kita buat masa bila hidrogen peroksida? Eksperimen apa? Ingat tak eksperimen apa? Yang kita guna dalam kadar tindak balas pun ada hidrogen peroksida. Kalau kamu nak buat giant toothpaste, pernah tak buat? Cikgu kamu pernah tak buat dulu? Giant toothpaste, dia boleh buat ubat gigi secara besar, giant. Saya besar sangat. Saya pernah buat dulu. Nanti saya bagi video kat kamu. Okay. Kemudian iodin. Iodin yang kat makmal tu pun sama, boleh sebagai antiseptik dan asid borik. Okay. Disinfection, okay, seperti alkohol dan formaldehyde. Okay. Sebab itu kenapa kan kamu kalau kena cucuk, dia akan bagi sapu satu yang dekat kamu punya tangan kan, dia sejuk je kan. Itu alkohol lah. Okay, dia nak infection kan dulu sebelum dia cucuk. Macam baru ni saya kena vaksin, dia akan letak dulu alkohol dia tu baru dia cucuk sebab dia nak elakkan daripada jangkitan kuman lah, disinfection. Okay, apa fungsi dia? Okay, yang pertama kamu tengok antibiotik. Antibiotik ni dia membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Okay, antibiotik. Ingat tau. Sebab tu slow-slow buat nota nanti, buat cantik-cantik. Cikgu nak buat semua ke tak payahlah. Kalau macam cara penggunaan ni tak perlulah kamu salin. Kamu hanya perlu buat contoh dia. Contohnya kalau boleh fungsi ni buatlah sikit. Okay, sebabnya memang keluar. Cikgu tak cakap tipu, memang keluar. Kadang-kadang dia kata kodena. Kodin. Apa fungsi kodin? Apa fungsi antiseptik? Apa fungsi disinfection? Okay. And this antiseptik digunakan di bahagian luar badan. Okay. Disinfection pula memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan sistem peparitan. Contohnya kalau macam ada satu sekolah ke kedai, contoh kedai Speedmart. Kena ada orang yang positif dekat dalam tu. So bila ada yang positif dekat dalam tu, apa yang terjadi? So dia kena buat disinfection. Disinfection tu maksudnya dia kena bunuh lah. Dia kena
lap, dia kena sembuh dengan apa-apa yang boleh membunuh objek-objek yang terkena mikroorganisma ataupun virus ini. Okay? So, dia akan sembuh je lah dekat objek yang bukan hidup. Itu yang namanya disinfection. Okay. Antibiotik perlu dihabiskan supaya semua bakteria dibunuh. Jika tidak, bakteria menjadi imun kepada antibiotik dan penyakit akan pulang. Sebab itu, perasan tak kalau kamu dapat ubat antibiotik, doktor akan kata, habiskan. Tolong habiskan ubat antibiotik ni walaupun kamu dah sihat. Kadang-kadang kamu ni kalau dah sihat, kamu dah tak makan ubat antibiotik. Padahal ubat antibiotik tu mahal tau. Kalau kamu pergi klinik swasta, kalau kamu tanya dah ubat antibiotik tu harga dia berapa. Puluh-puluh tau. Satu pun dah puluh-puluh. So, antibiotik, be careful. You must be, tolong habiskan. Tolong habiskan dos untuk ubat antibiotik. Kenapa? Sebab kalau kamu makan ubat antibiotik, kamu dah sihat. Tapi antibiotik tu ada lagi. Sebenarnya, di sebaliknya, dekat badan kamu masih lagi ada mikroorganisma tu. Dia tidak sepenuhnya dibunuh. Dia tidak sepenuhnya dibunuh dekat badan kamu. So, that's why kenapa doktor kata, habiskan dia, Syamil, ubat antibiotik ni. Sebab itulah doktor akan kata begitu. Okay? Kemudian, sebab kita tak nak benda tu berulang lagi sekali. Selalunya, contoh, kamu demam. Demam tak kebah-kebah. Padahal kamu dah makan paracetamol. Kamu dah makan paracetamol tapi tak demam, tak kebah-kebah. Okay, contohnya seminggu kamu tak kebah-kebah. So, doktor bila kamu pergi klinik lagi sekali, doktor akan bagi ubat antibiotik. Sebabnya maksudnya, badan kamu tak dapat nak melawan virus ataupun bakteria yang menyerang kamu tu. Sebab tu dia akan bagi kamu antibiotik. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? So, ada soalan, kamu tolong buka mic, tanya je. Cikgu tak kisah. Okay. Kemudian, dia akan bunuh semua mikroorganisma yang ada dekat badan kamu tu. Okay. Sebab itu, kamu kena habiskan ubat tersebut. Saya selalu kalau macam anak saya demam, okay, kita sebenarnya bila kita demam, kita ada antibody kat badan. So, antibody kat badan kita tu yang akan melawan semua apa-apa bakteria ke virus ke yang ada. So, kalau badan kita tak dapat adapt dengan virus atau bakteria tersebut, sebab itu kita perlukan antibiotik. So, antibiotik tu dia akan melawan balik, virus ataupun kuman yang ada dekat dah menjangkiti kamu. Sebab itu, kamu kena makan, habiskan antibiotik. Okay. Kemudian antiseptik, biasalah dia akan disapu pada luar sahaja dan tidak perlu dimakan. Alahan dapat membawa maut. Okay. Pesakit dengan alahan penicillin akan diberikan kad alahan, ubat sebagai pemberitahuan tentang keadaan. Pernah tak? Kalau dapat ubat kan, doktor akan tanya, kamu ada alergik tak? Kalau kamu ada alergik, contoh kamu alergik dengan seafood, kamu alergik dengan makanan-makanan laut, udang, selalu orang akan alergik kepada udang, sotong, benda-benda yang seafood, dia akan membawa kepada gatal. Itu nama alahan alergik. So, bila dia gatal ke apa ke, dia akan ada rasa alergik. So, kamu kena dapatkan, akhirnya kamu adalah special. So, doktor tak boleh bagi kamu ubat yang sebarangan. Antibiotik, kalau orang tu ada alahan, doktor akan pilih ubat yang jenis yang lain. Okay? So, apa-apa pun tolong jujur. Jujur dengan doktor. Nanti kamu sendiri yang sakit. Bila kamu makan ubat yang ada alahan, okay, yang boleh buatkan kamu alergik, so nanti kamu yang teruk nanti. Okay? So, hati-hati ya. So, and then next. Okay, ubat psikotik. So, sekarang ni musim-musim PDPR, musim-musim orang tak ada kerja kan. Kebanyakan orang sakit ini tau. Sakit psikiatrik. Sebab itu, kalau kamu lihat statistik untuk kes pembunuhan, okay, kes bunuh diri semakin meningkat, okay, sejak daripada kes COVID ni, okay. Sebab yang pertama, hutang dia berlambak. Bila hutang berlambak, kerja tak ada, hutang berlambak, macam mana nak bayar? So, dia pun cari jalan yang singkat, bunuh diri. So, hati-hati, jangan sesekali bunuh diri. Tak boleh. Okay. Lagi-lagi kalau orang Islam memang, okay, diharamkan untuk bunuh diri. Memang tak boleh lah. Okay. Kemudian, sebab apa? Sebab dia sakit psiko. Psiko tu apa? Sakit mental.
Sebab kadang-kadang kan kamu tengok contohnya kan, kamu tengok kawan kamu tu okey je. Okey je gelak-gelak kadang-kadang. Tapi tiba-tiba kamu tengok dengar dia bunuh diri. So itu adalah dia ada masalah psikotik. Pernah tak? Okay, kalau contoh kamu sakit insomnia. Apa tu insomnia, cikgu? Insomnia tu kamu tak boleh tidur malam. Kamu perlukan ubat tidur untuk tidur. Itu bahaya. Itu pun salah satu sakit psikiatrik ya. So contohnya adalah ubat haloperidol, chlorpromazine dan clozapine. Ini adalah contoh-contoh ubat psikotik. Okey, ubat itu semuanya untuk merawat psikosis iaitu gejala penyakit mental yang menyebabkan pesakit melihat, mendengar atau mempercayai perkara yang tidak nyata. Kadang-kadang pernah tak kamu dengar orang kata dia kes ibu ke ayah menyembelih anaknya? Pernah tak dengar berita tu? Syamil, pernah tak dengar? Berita dia sembelih anak dia. Pernah tak dengar? Kesian kan? Tragis kan? Dia kata apa? Sebenarnya saya dengar suara berbisik dekat telinga saya. Kalau saya bunuh kalau saya sembelih anak saya ni, saya akan dapat syurga. Itulah. Itu adalah salah satu psikotik. Dia ada benda yang berbisik dekat telinga. Ataupun ada benda kata, pergilah bunuh diri. Kau nanti tak adalah fikir dah benda-benda yang lain. Ada benda yang dekat telinga dia berbisik dekat telinga. So hati-hati. Itu adalah salah satu punca, salah satu sebab lah. So sebab itu kalau pada musim yang sekarang burn out ni kan, ramai orang dah burn out. So yang pertama kita kena apa? Apa dia? Kena apa? Kita punya hati kena suci, ingatkan Allah sentiasa, ingatkan Tuhan. Jangan terlalu ikut perasaan. Kadang sebabnya syaitan ni ataupun yang lain, dia berbisik kepada kita benda-benda yang tak elok lah. So, lebih banyakkan zikir. Jangan terlalu ikut perasaan. Okay? Kadang-kadang benda tu dia selalu mengganggu kamu. Tapi, ada juga yang orang mempercayai benda tu adalah benda gaib. Benda gaib. So kita pun benda tu tak proof, tapi kita sebagai orang Islam kita percaya benda gaib tu ada. So kita kena tahulah, kena tahu sesekali kalau orang tu sakit psikiatrik ni, dia boleh bersembang seorang-seorang, dia cakap seorang-seorang, dia termenung je, panjang dia termenung. So hati-hati tau. Dia boleh buat benda yang luar batasan dia. Okay. So, be careful untuk musim-musim yang sangat genting ini. So, harap kamu semua jangan terlalu ikut perasaan. Banyakkan zikir, insya-Allah Allah akan bantu kamu. Okay, Tuhan akan bantu kamu semua. Okay. Kemudian cara penggunaan, confirm lah kena ada deskripsi doktor. Kemudian dia akan mengakibatkan pergerakan muka dan badan yang tidak normal, mengakibatkan kejang dan menggeletar. Okay. Next. Okay. Anti-allergic. Anti-allergic contohnya antihistamin. Okay, dapat melegakan hidung berair dan kegatalan. Ini untuk allergic. Hanya boleh diambil atas preskripsi doktor dan mengakibatkan mengantuk. Ubat-ubat antihistamin juga dapat menyebabkan mulut terasa kering, xerostomia, gangguan penglihatan dan sembelit jika diambil pada dos yang tinggi. Anti-allergic ni selalunya kalau yang macam ini kan, yang spray ni orang yang sakit resdung. Macam suami saya memang suka, memang resdung. Resdung kuat. Saya bersin. Bersin. Sebab salur dia mungkin akan ada kerosakan lah. Sebab itu dia pakai anti-inflammatory spray ni. Dia spray, so nanti reda lah sikit dia punya resdung tu. Okay, siapa-siapa yang ada resdung ya, okay, dia kena dapatkan anti-allergic. Okay, next. Corticosteroid. Okay, yang ini pula adalah contohnya betamethasone, valerate atau prednisolone. Cikgu pun dah terbelit lidah. Okay, dapat memberikan kelegaan bagi kawasan yang radang, mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan tindak balas alergik, asma dan serta artritis. Okay, hanya boleh diambil atas preskripsi doktor. Pengambilan jangka panjang yang menyebabkan muka sembam. Maksudnya muka dia bengkak. Okay, tekanan darah tinggi dan meningkatkan kandungan gula darah. Okay. So maksudnya dia akan melegakan keradangan dekat badan. Kalau tak ada orang setengah tu kan, dia badannya kalau kamu tengok dia bengkak. Kalau masa dia sakit bengkak semua. Itu disebabkan oleh pengumpulan cecair kat badan kamu yang banyak.
Okey. Kadang-kadang dia akan terasa gatal. So, dia akan kurangkanlah semua itu. Okey. Corticosteroid nama dia. Okey. Kemudian, okey, ini adalah contoh-contoh ubat-ubatan yang disalahgunakan. Contohnya antibiotik. Okey, rintangan antibiotik. Kodein, ketagihan. Okay. Kadang-kadang ada orang dia kalau dia makan ubat batuk secara banyak, secara berlebihan sebab dia boleh dapat khayal. Kan dia rasa mengantuk kan? Kodein lah. Okay. Kemudian kalau ubat tradisional ni pula, okay, yang berasaskan herba, kan ada jual macam pil, kapsul, apa namanya, pati haruan. Pil, kapsul untuk ubat-ubatan lah. Selalu yang jual dekat kedai-kedai jamu ke apa, hati-hati. Okay, ubat tu kalau boleh elakkan nak ambil. Okay, kenapa cikgu kata elakkan ambil? Selain kalau dia tidak diuji secara klinikal. Okay, kalau kamu nak beli ubat, okay, ingat tau, kamu kena ada cap halogram. Kena ada cap yang warna sinar-sinar tu sikit. Dan diluluskan oleh KKM. Jangan kau beli ubat cap haruan. Macam ayah saya memang geram sangat dengan ayah saya. Dia beli ubat kat kedai runcit, namanya ubat tu cap haruan. Ubat tu dia akan melegakan dia punya kesakitan badan-badan dia. Dia kata kalau abah makan, okey je badan abah, dia kuat je. Benda itu, bila saya tengok tak ada cap KKM, tak ada diluluskan oleh KKM. So bahaya sebab benda itu boleh ganggu kamu punya fungsi hati dengan buah pinggang. Fungsi hati dengan buah pinggang. Sebab itu jangan sembarangan ambil ubat. Lagi-lagi ubat yang jenis yang tradisional. Ubat yang tradisional yang dah diolah. Bukan yang semula jadi kamu ambil. Bukan yang semula jadi. Ini benda ni dia dah diolah, dia dah dicampurkan dengan apa-apa. So kamu makan, so confirm lah kamu akan sakit buah pinggang tak lama lagi. Sebab buah pinggang kamu tak dapat nak sintesis benda tu. Okey. So, antibiotik pun sama. Bukan sebarangan boleh ambil. Bukan selalu boleh ambil. Okay. Kalau kamu betul-betul sakit, baru kamu boleh ambil. Okay. So, jom kita buat latihan aktiviti. Okay, tolong uploadkan apa-apa ubat yang ada dekat rumah kamu. Okay, uploadkan apa-apa ubat yang ada dekat rumah kamu sekarang. Dan kamu kena kenal pasti apa ubat tu. Jenis apa. Analgesik ke? Antibiotik ke? Psikotik ke? Yang mana satu? Okay, saya bagi masa untuk kamu 1 minit. Okay. Satu minit ya. Mungkin mineral dengan plant neutral kot. So dia adalah yang paling banyak. Kamu tengok sini A. Ini Laiba. Betul kan? Dia lagi banyak. So bahan aktif dalam vitamin tersebut, dalam kamu punya vitamin tu adalah vitamin A. Tanya. So ini jenis apa? So dia adalah sejenis vitamin. Jenis vitamin. Okey. So kita tengok ubat yang seterusnya, Hovac. Ini Alia. Alia agak-agak ubat apa ni Alia? Ini ubat untuk apa Alia? Untuk melegakan kesakitan ke? Ubat antipsikotik ke? Untuk ubat antibakteria? Alia? Agak-agaknya apa? Cuba kamu search dekat Google. Ubat namanya ini adalah Hovac Amlodipine. Tablet 5 mg. Ini ubat mak kamu kamu ambil Ada lagi tak yang upload? Yang ini warna. Okey, yang ini adalah paracetamol. Yang ini daripada KKM. Yang mana ubat ni untuk melegakan kesakitan. Melegakan kesakitan. Ada lagi tak? Ini ubat batuk. So ini ubat batuk ni jenis apa? Syamil, cuba Syamil tengok apa bahan utama dalam ubat batuk tu Syamil. Cuba kamu ambil gambar bahagian ubat batuk, bahagian ingredient dia, bahan-bahan dia Syamil. Apa bahan dia? Kodena ke? Kodena selalu untuk ubat batuk. Kita tengok yang lain. Okey, Najwa. Oh, Najwa dah habis dah. Corticosteroid. Uish, baguslah Najwa. Siapa ubat ni Najwa?
Ini untuk apa Najwa? Untuk pembengkakan, untuk keradangan Okey, betul. Corticosteroid untuk keradangan. Ini ubat siapa Najwa? Kau ambil ni Najwa. Yang saya kata Hellogram tu yang ini. Yang ini lambang ni. So lambang Hellogram ni, lambang ni maksudnya ubat ni memang dah diuji di klinikal, dah diuji selamat untuk badan kamu lah. Okey. Yang ini Aiman. Okey, Aiman. Aiman, ini ubat apa ni? Dispersible tablet. This is aspirin. Tadi aspirin untuk apa? Aspirin yang bersifat asid tadi. Dia melegakan kesakitan. Dia sama macam paracetamol. Okey, terima kasih Aiman. Okey, kemudian ini Sengereng tadi. Okey. So, terima kasih kepada semua pelajar yang bagi kerjasama. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, so image upload. Okey. Kemudian next. Okey, kosmetik. Cuba kamu upload pula. Apakah bahan, ada tak kamu ada kosmetik apa-apa dekat rumah kamu? Kosmetik pula. Saya nak tengok apa yang ada dekat rumah kamu ni. Kamu pakai apa? Kokotlah warna pakai produk Maybelline ke? Saya tahu. Ataupun produk Safi macam saya dulu masa remaja. Saya suka pakai Safi Balkis. So kulit saya elok je. Tengok cantik tau kulit saya. Itu kosmetik. Saya jenis tak suka pakai lipstick. Saya tak suka pakai. Saya pakai bedak je. Saya tempekkan bedak. Udah cantik. Gitu. Sama lah pergi sekolah. Pergi sekolah pun sama. So kamu letakkan gambar-gambar kamu. Yang berdasar perempuan warna ke Mizah ke Najwa? Eyeshadow mungkin ya. Mak kamu punya lah ni. Kau silap. Jangan lupa pulangkan balik. Yang ini Najwa, loose powder and foundation. Foundation ni kau punya ke Najwa? Mak saya punya. Kakak saya jual je ke? Kamu tak pakai foundation ke? Pakailah foundation kan. Saya pakai lain. Pakai apa? Silky. Wah, silky girl. Cikgu pun tak ada foundation. Hebatlah kamu Najwa. Terima kasih. Okey, kita tengok ini. Yang ini Syamil. Syamil, kau pakai lip. Syamil. Kau ambil siapa punya Syamil? Mak kamu punya ke? Kakak saya tu. Kakak kau punya? Ya, aku suka warna ni nak. Cikgu suka warna ni. Dia apa? Silky girl. Okey, yang ini bolehlah kamu hadiahkan untuk awet-awet kamu ya. Ini semua bahan-bahan kosmetik. Adakah kamu tahu apa bahan-bahan yang ada kat dalam bahan kosmetik ni? Okey, nanti kita tengok ya. Okey, kemudian ini siapa Aiman? Aiman ni apa Aiman? Oh, saya tahu. Apa yang Najwa? Kenapa? Tak tahu ego, saya ambil ya. Ada pula speaker kau Aiman. Dah boleh lah. Tadi saya test. Ada toner kot. Saya tahu rasa ni toner kot eh. Yelah kot, saya mana tahu. Hebat siapa punya? Tu. Kakak saya punya. Pulangkan balik nanti. Okey, dia selalu daripada ini saya rasa dia macam letak dekat muka, ambil span tu kan. Sapu kat muka. Hilanglah yang bintik-bintik hitam tu. Kalau korang lelaki nak try pun boleh juga. Okey, kemudian yang ini Alia ni apa ni Alia? Flower extract normal to oily skin type. Ini foundation kan ya? Bukan juga. Ini apa benda Alia? Tengok ni bahan dia, tengok banyak bahan kimia dia kan. Tapi kalau kamu tengok dia ada pakai flower oil lah. So ini ada salah satu ester yang digunakan ni, flower oil. Okey. Wih, Miza, kau pakai Mary Kay ke? Mahal ni Mary Kay ni. Miza, kau pakai Mary Kay? Kakak saya cikgu. Mahal kau tahu Mary Kay, cikgu pun tak mampu beli. Kaya kakak kau. Mary Kay ni satu Mary Kay ni rasanya beratus juga satu. Yang ini CC cream. Yang ini untuk apa namanya? Sunburn bukan betul kan? Sun protector. Gitu. Bagus ni pakai Mary Kay ni. Mary Kay ni mahal ni. Okey, Vaseline. Vaseline ni saya tahu untuk kulit licin lembut, lotion. Okey, kemudian yang ini warna. Apa benda warna kau bagi ni warna? Apa nama produknya warna? Dah tak nampak. Warna? Ni apa warna? Skincare ke? Aku tak nampak lah warna. Warna ni apa?
Apa nama produk kau ni? Mana? Cakap apa? Okey, yang ini. Okey, so terima kasih kepada semua pelajar. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey. So ini next. Okey. So, kita tengok. Okey. So, apa bahan asas dah? Terima kasih kepada yang bagi support untuk hari ni punya kelas. Okey. So, dalam kamu punya tu, produk tu sebenarnya ada macam-macam ada. Okey. Yang pertama, dia ada pewarna. Mana warna tu memberikan warna yang menarik. Okey. Kepada kamu punya bahan. Macam tadi, siapa tu tadi dia bagi tadi? Sangren punya kan ada colourful kan? Yang itu untuk eyeshadow itu. So, contohnya dalam tu dia pakai ferrum oksida. Nampak tak? Ferrum oksida tu adalah satu bahan transition element, bahan unsur peralihan. Sebab itu dia ada macam-macam color. Dia ada warna hijau, dia ada warna biru, dia warna pink. So, dia dibuat daripada bahan transition element, bahan unsur peralihan. Unsur peralihan. Okey, kemudian dia ada air, bahan pelarut. Okey, yang mana selalu yang pakai untuk lap-lap kat muka tu gitu kan. So dia mestilah ada air untuk penghasilan kosmetik. Pengemulsi. Pengemulsi kita dah belajar kan semalam. So pengemulsi tu dia nak membaukan antara minyak dengan air. So dia nak bagi dia larut lah. So contohnya lecithin dan asid stearik. Tengoklah kamu punya contoh tu. Pemekat. Contohnya dia nak memekatkan produk kosmetik. Okay, contohnya glycerin dan xanthan gum. Pewangi. Contoh kan apa tu pakai apa tu pewangi yang sembuh-sembuh tu apa namanya? Yang buat macam oil tu, oil. Lepas tu nanti dia sembuh. Dia bagi macam wangi pati. Ada tu pati tu kau tahu berapa harganya satu? Satu tu harganya 300 lebih. Kau tahu? Yang saya tahu, kawan saya kata yang ini untuk melerakan sakit kepala. Yang ini menenangkan, boleh kamu bagi tidur je. Betul ke Koma? Boleh percaya tak? Cikgu rasa macam pati tu semula jadi ke dia ambil? Ataupun dia ada letak ekstrak, apa namanya, ester. Kan kita belajar kan? Ester apa yang dipakai? So, kamu kena pasti. Kadang-kadang kita tak boleh terlalu banyak hidu bahan kimia ni. So, hati-hati kena tengok. Okay? So, pewangi produk kosmetik contohnya minyak pati. Okay? Pelembap mengekalkan kelembapan bahan kosmetik. Pengawet mengelakkan kerosakan kosmetik contohnya parabin dan formaldehyde. Dia pun ada pengawet juga. Dia pun ada pelembap juga. Dia pun ada pemekat, pengemulsi. So, macam-macam dalam kosmetik. Kalau kamu tengok dalam satu produk, tengok macam yang korang tunjuk tadi kan. Tengok ingredient dia. Tengok bahan dia. Macam-macam ada kan. So, hati-hatilah bila menggunakan. Kalau kamu allergic dengan sesuatu bahan kosmetik tu, kalau yang perempuan-perempuan ni semua, allergic jangan guna. Kadang-kadang memanglah ada tak pernah tak korang baca tentang makeup secara kati-kati. Kati-kati ni maksudnya dia ambil dia secara banyak secara burung tapi orang jual secara kecil-kecil so dia letak dalam bekas kecil-kecil. Itu hati-hati sebab dia benda tu tidak diuji secara klinikal. Okey, so kita ada 4 jenis bahan kosmetik. Okay, yang pertama kosmetik rias digunakan untuk mencantikkan wajah, contohnya bedak, gincu, pensel alias, pemerah pipi, pembayang mata, celak dan maskara. Semua ni saya tak ada. Yang saya ada sekejap ya, saya tengok ya. Yang saya ada bedak. Lah, cikgu ada bedak je. Sebab saya memang tak suka bermakeup. Okay? Kemudian kosmetik perawatan. Rawatan pada tubuh. Contohnya macam tadi yang ada bagi Nivea tadi. Yang itu krim pelembap kulit, masker muka. Yang perempuan ni kalau nak rasa tenang kan, malam-malam rasa stres belajar kimia kan, engkau beli masker muka. Nanti malam tu sambil mendengar lagu alunan yang merdu, letak kat muka. Tegang muka kau. Lepas kau buka kan sejam kan, tegang muka, cantik. So nanti bukan perempuan je, lelaki pun boleh guna masker muka ni. Okay, kemudian pewangi memberikan haruman, contohnya deodoran, minyak wangi. Okay, so minyak wangi pun macam-macam jenis yang kita ada. Okay, kemudian kosmetik. Apa kebaikan? Okay, kebaikan kosmetik buatan sendiri. Okay, buatan sendiri ni maksudnya secara semula jadilah. Okay, mudah dihasilkan menggunakan bahan-bahan semula jadi, selamat dan tiada bahan kimia berbahaya dan kosnya murah. So, kiranya kamu gunakan ada juga bahan kosmetik yang dibuatan sendiri. Contohnya apa? Bedak sejuk. Kau ada tak bedak sejuk kat rumah?
Bedak sejuk tu kau tempek muka kat kamu kena jual. Muka tempek kan? Wana, kau tempek. Nanti malam nanti mak kamu terkejut. Apa ke Wana ni buat macam itu? Tapi sebenarnya bedak sejuk tu dia boleh bagi kamu badak muka kamu sejuk je. Kemudian dilembutkan kulit. Perasan tak? Siapa-siapa yang nak lembut kulit jangan kalau yang tak nak pakai bahan kosmetik yang ada bahan-bahan kimia ni kau pakailah bedak sejuk. Okay. Kemudian keburukan kosmetik komersial. Komersial tu maksudnya yang dekat pasaran sekarang ni lah ya. Kesampaian yang membahayakan yang cikgu kata yang dijual secara kecil-kecil tu. Dia secara banyak beli secara kati. So tapi nanti kalau kita beli secara sikit-sikit je. So kita tak tahu bahan dia apa. So mungkin dia akan ada kesan sampingan dekat badan kamu. Okay. Dan terdapat bahan kimia yang berbahaya yang secara tidak sah. Dan iklan ditonjolkan secara berlebihan dan mengelirukan. Okay, kalau kamu tengok kan ada setengah bahan-bahan kosmetik yang dijual sekarang ni. Kalau kamu tengok kedai-kedai jamu, kedai-kedai yang stokis dekat Ion, dekat Tesco lah tak payah pergi Ion tak boleh nak pergi. Pergi Tesco. Kan kedai yang dekat bawah dekat eskalator tu kalau kamu tengok dia ada macam-macam tau produk untuk dia punya kosmetik untuk muka, untuk krim muka. Dia macam-macam ada. Tapi adakah benda itu kategori sah di sisi apa namanya diiktiraf oleh KKM ataupun ada. Kalau kamu search, kita ada satu laman web. Yang ini. Laman web ni kita boleh tahu kategori ubat yang ada merkuri. Satu lagi dia ada merkuri. Merkuri ni boleh membahayakan kamu. Benda tu adalah toksik. Okay. So hati-hati. Kadang-kadang ada satu produk tu pakai terus muka kamu jadi teruk. Okay. Kemudian yang ini cikgu kata kesan sampingan. Yang pertama merkuri. Okay, kulit akan merengsa serta kerosakan buah pinggang dan sisa saraf jika diserap ke dalam saluran. Letak kamu ke confirm dia akan serap terus ke kulit. Kulit ni ada apa? Dalam semua ada salur darah. Okay. Hydroquinone yang mana kulit akan menjadi hypersensitif dan pengurangan pigmentasi yang mengakibatkan pendedahan kulit kepada sinar UV yang berbahaya. Kemudian kemudian betamethasone valerate. Kulit akan merengsa. Pernah tak? Saya ada pernah pakai tau satu produk tu. Bila saya pakai dia rasa merengsa. Merengsa macam panas. Gitu. Maksudnya dia tak sesuai untuk kamu. So lagi-lagi produk yang mahal-mahal ni. Tak boleh lah allergic. Okay. Kemudian tretinoin. Okay, kulit akan kemerahan dan menggelupas. Bahaya lah. Selalunya krim jerawat lah. Okay, untuk merkuri, hydroquinone dan betamethasone ni biasanya dimasukkan ke dalam krim pemutih. Saya baru ingat. Yang jual-jual yang dekat kedai-kedai yang bawah-bawah Jaya tu selalunya dia krim nak putihkan muka. Kamu pun tengokkan iklan tu. Ku putih. Apa namanya weh? Yang Alif Syukri tu apanya? Alamak, apa tau. Yang ku putih tu makcik tu kan. Yang ku putih. Yang itu kan. Yang tu pun kena tengok ada setengah produk dia berbahaya ke tidak. So kamu kena tengok daripada sumber yang betul. Okay. Kemudian, berikan 3 contoh ubat tradisional. So ubat tradisional yang kamu boleh tahu tadi. So ini uji diri 5.4 ya. So kalau kamu sila buat dalam buku latihan lepas nota. Okay. Yang pertama, berikan 3 contoh ubat tradisional. So kamu bagilah yang tadi. Contohnya macam kunyit, halia ke. Okay. Dan bagikan dia punya kegunaan. Okay. Kemudian kita ada. Okay. Next. Yang ini nyatakan 5 jenis ubat moden. Tolong. 5 jenis ubat moden. Okay. Tolong typekan 5 jenis ubat moden. Okay, ini adalah jenis-jenis ubat moden. Okay, so ini adalah jenis-jenis ubat moden. So, kamu boleh tengok dan tolong tuliskan dekat dalam buku ya. So, ini semua adalah ubat moden. Ingat sekarang, analgesic, antimikrob, ubat psikotik, anti-allergic dan corticosteroid. Okay, so next. Okay, next. Terima kasih kepada pelajar yang respons. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Okay, Aida berasa sakit, dia kata. Okay, dia kata Aida berasa sakit.
kepala. Apakah jenis ubat yang sesuai untuk meredakan kesakitannya? Apa nama ubat yang sesuai untuk melegakan kesakitan sakit kepala dia? Okey, analgesic. Aspirin ni Zam, kalau boleh Zam, aspirin ni dia tak ambil lah. Orang tak bagi Zam. Sebab aspirin ni dia lebih berasid. Dia tak sesuai kepada badan kita. Okay, yang jenis yang selalu kita pakai analgesic. Dia kata jenis ubat. Okay, dia kata jenis ubat. Apakah jenis ubat? Okay, dia contoh. So, kawan kamu bagi analgesic. Contoh dia paracetamol. Okay, kalau dia bagi jenis, okay, sama ada analgesic ke, psychotic tadi ke, allergic ke. That is a analgesic. Okay, close submission. Terima kasih. Paracetamol. Paracetamol tu contoh. Paracetamol tu contoh. Kalau boleh ambil perkataan macam ni Syamil tulis analgesic. Okay, contoh paracetamol. Terima kasih semua. Okay. So, kita lihat yang ini. Berikan 3 jenis kosmetik yang kamu tahu. Tadi kita dah belajar kan jenis-jenis kosmetik kan. Apa bahan kosmetik yang dah kamu belajar? Bahan kosmetik. So, kosmetik rias, perawatan dan pewangi. Terima kasih Najwa, Sairen, Hamiza, Syamil, Alia dan Wana. Okay. So, next. Oh, dah tak ada dah. Okey, ini adalah gambar-gambar. Oh, yang ini, okey. Kita akan buat, okey, semasa tutorial nanti jam 1:30. Okey. Kamu sila masukkan, okey, dalam saya punya chat saya ada bagi kelas kick. Okey. Oh, ramai orang baca essence. Okey. So, http://appclasskick.com.in. Okay, sekarang login dan kita lihat. Okay, masukkan dalam tu. Cikgu bagi masa untuk kamu buat semasa tutorial nanti. Okay, kalau nak buat sekarang pun lagi baik. Okay, buat. Kemudian, okay, dalam kelas kick ni, okay, contohnya kan. Siapa-siapa yang baru nak buat, nak tengok kelas kick tu macam mana. Okay, contohnya macam ini. Okey, ini contoh kelas kick. Okey, contohnya macam ini. Kalau ini, soalan yang ini, kamu hanya, siapa yang baru nak masuk, pakai add text box. Okey, so senang kamu nak tulis. Tapi kalau tangan kamu tu macam pensel, kamu boleh guna pakai tangan. Kamu tulislah. Okey, kemudian kamu juga boleh letakkan gambar. Okey, yang ini gambar ni saya nak minta kamu buat untuk kerja esei. Esei tu nanti kamu buat dekat dalam buku latihan. Okey, buat cantik-cantik dalam buku latihan. Tulis tajuk bab 5.3. Okey, hari ni punya tarikh. So, contohnya macam ini kan. Buat contoh dalam esei 2A1. 2 kaedah pengawetan makanan. Contohnya. So, jangan tekan 2. Snap gambar, letak dekat sini. Snap gambar yang kamu dah buat dalam buku latihan tadi. Snap gambar, letak dekat sini. Nanti cikgu akan tanda. Okey, cikgu akan bagi masa untuk kamu buat. Okey, sehingga hari Jumaat. Boleh ya? So, ada berapa page? Yang ini, bab ini. Okey, bab ini sekali dengan bahan tambah yang kamu belajar hari Selasa hari tu. Okey, so boleh ya semua ya? Okey, tolong masuk sekarang. Kalau boleh masuk je dulu. Gunakan nama yang sama. Macam yang dulu punya, cikgu tengok ramai lagi buat waktu yang kelas tu je. Dia buat waktu kelas je. Yang waktu yang lepas tu dia tak buat. Yang lain macam Hamizah, Wana dia buat. Saya dah dah tanda. Dan saya ada bagi voice note. So, tolong baca dan buat balik pembetulan ya. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf ambil consume masa lagi. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuk kelas kick ini dulu. Okey, jumpa lagi untuk minggu depan. Okey, bye. Assalamualaikum.